Assalamualaikum, selamat bertemu kembali dalam sesi PDPR Mata Pelajaran Sejarah. Pada hari ini, kita akan belajar tentang kesan sosial dan ekonomi akibat penjajahan di negara kita dan kita akan fokus kepada penjajahan kuasa British sahaja. Untuk tajuk ini, kamu boleh buka buku teks muka surat 53 dan 54. Sebelum kita lihat apakah yang terkandung dalam buku teks, cikgu ingin menarik perhatian kamu tentang kegiatan ekonomi penduduk Tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah. Sebelum kedatangan Inggeris ataupun British ke Tanah Melayu, penduduk Tanah Melayu menjalankan kegiatan ekonomi secara sara diri ataupun tradisional. Apa dia kegiatan ekonomi secara sara diri ini? Kegiatan ekonomi dijalankan untuk menampung kehidupan seharian sahaja. Kegiatan ekonomi dijalankan secara kecil-kecilan. Apabila ia dijalankan secara kecil-kecilan, maka tidak memerlukan buruh ataupun pekerja yang ramai. Biasanya pekerja terdiri daripada ahli keluarga ataupun jiran tetangga sahaja. Pada awal topik ini, kamu telah belajar tentang antara faktor kedatangan kuasa penjajah di negara kita ialah untuk mendapatkan kekayaan di negara kita seperti hasil bumi dan sumber alam. Oleh itu, pelbagai perubahan telah dijalankan untuk mencapai matlamat tersebut. Perubahan ini telah memberi kesan dari segi ekonomi dan sosial di negara kita. Sekarang mari kita lihat apakah kesan dari segi ekonomi akibat penjajahan kuasa British. Kesan yang pertama ialah perkembangan industri perlombongan. Industri perlombongan giat dijalankan. Biji timah dilombong di Tanah Melayu, emas di Sarawak dan arang batu di Sabah. Sebelum kedatangan kuasa British, perlombongan biji timah dijalankan secara kecil-kecilan ataupun secara tradisional. Walau bagaimanapun, selepas kedatangan kuasa British, mereka telah menjalankan industri perlombongan secara besar-besaran. Pelbagai teknik moden telah digunakan. Dengan menggunakan teknik ini, maka lebih banyak hasil dapat diperolehi. Mereka juga memerlukan buruh yang ramai. Seterusnya ialah perkembangan pertanian komersial. Pertanian komersial untuk tujuan eksport telah dijalankan di negara kita. Tanah Melayu telah ditanam dengan kelapa sawit, tebu dan kopi. Di Sarawak pula ditanam dengan lada hitam dan di Sabah ditanam tembakau. Semua hasil pertanian ini dieksport ke luar negara. Kesan yang berikutnya ialah perkembangan penanaman getah. Banyak estet getah ataupun ladang getah telah dibuka. Syarikat Eropah seperti Guthrie dan British North Borneo Company terlibat dalam sektor penanaman getah. Getah mula ditanam di Tanah Melayu kerana mendapat permintaan yang tinggi dalam pasaran antarabangsa. Apabila pertanian berskala besar dijalankan, British memerlukan lebih ramai tenaga kerja. Tenaga kerja ini telah diambil dari negara India. Kesan yang berikutnya ialah sistem perbankan moden. Sistem perbankan telah diperkenalkan. Bank seperti Mercantile Bank ditubuhkan pada 1859 dan The Chartered Bank pada tahun 1888 telah ditubuhkan. Sebenarnya, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, Tanah Melayu menggunakan mata wang emas, perak dan biji timah. Mata wang ini sebenarnya lebih stabil. Mata wang ini digunakan kepada pedagang-pedagang yang datang berdagang di Tanah Melayu terutamanya dari Tanah Arab. Walau bagaimanapun, semasa penjajahan British, mata wang kertas mula digunakan untuk memudahkan urusan dalam sistem perbankan. Sekarang mari kita lihat apakah kesan sosial akibat penjajahan. Yang pertama ialah pembentukan masyarakat majmuk. Untuk makluman kamu, sebelum kedatangan kuasa penjajah di negara kita, masyarakat di negara kita terdiri daripada orang Melayu sahaja dan masyarakat pribumi Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun, selepas kedatangan British, mereka telah membawa tenaga kerja dari negara China dan negara India.
Pekerja dari negara China telah dibawa masuk untuk bekerja di lumbung biji timah, manakala pekerja dari India telah dibawa masuk untuk bekerja di estet-estet getah. Kemasukan tenaga kerja dari negara China dan India ini telah mewujudkan masyarakat majmuk. Apa maksud masyarakat majmuk? Masyarakat majmuk ni ialah masyarakat yang berbidang kaum. Kesan ini kekal sehingga sekarang. Seterusnya ialah perkembangan bandar baharu. Bandar baharu muncul sebagai pusat pentadbiran perdagangan dan pelabuhan. Contohnya Kuala Lumpur, Ipoh, Taiping, Seremban, Sibu, Miri, Jesselton, iaitu Kota Kinabalu sekarang, Sandakan dan Tawau. Kebanyakan bandar-bandar baru ini berkembang di kawasan perlombongan biji timah. Contohnya kawasan Kuala Lumpur, Ipoh dan Taiping merupakan pusat perlombongan biji timah. Oleh itu, mereka telah mengalami perkembangan yang pesat sehingga menjadi bandar baharu. Kesan yang berikutnya ialah perkembangan sistem pendidikan. Untuk makluman kamu, sebelum kedatangan kuasa penjajah di negara kita, penduduk di negara kita menerima pendidikan secara tidak formal di masjid, madrasah, surau ataupun pondok. Dan pendidikan ini ialah dalam bentuk aliran agama. Walau bagaimanapun, selepas kedatangan British, sistem pendidikan vernakular mengikut aliran bahasa Melayu, Cina dan Tamil diperkenalkan. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem pendidikan vernakular? Sistem pendidikan vernakular ialah sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Contohnya, sekolah aliran Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah aliran Cina menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa Cantonese sebagai bahasa pengantar. Sekolah Tamil pula menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Sekolah Inggeris diwujudkan di kawasan pekan dan bandar. Pendidikan pada peringkat maktab untuk melatih bakal guru juga telah diperkenalkan. Kesan yang berikutnya ialah perkembangan dalam sistem pengangkutan dan perhubungan. Jalan kereta api dan jalan raya dibina untuk memudahkan hasil dihantar ke pelabuhan. Sistem pos, telegraf dan telefon diperkenalkan. Sistem pengangkutan ini digunakan untuk mengangkut hasil perlombongan biji timah ataupun getah dari kawasan pedalaman ke kawasan bandar. Sebab itulah jalan kereta api dan jalan raya ini dibina. Begitu juga dengan sistem pos, telegraf dan telefon juga diperkenalkan untuk memudahkan pentadbiran di kalangan pegawai ataupun residen Inggeris. Kesan yang berikutnya ialah perkembangan perkhidmatan kesihatan, pembukaan hospital dan dispensari untuk merawat pesakit. Kemasukan pekerja dari China dan India telah menyebabkan penduduk di tanah Melayu meningkat secara mendadak. Oleh itu, timbul pelbagai masalah terutamanya dari segi kesihatan. Oleh itu, British merasakan perlu mewujudkan perkhidmatan kesihatan yang baik untuk memastikan semua pekerja berada dalam keadaan sihat untuk melakukan pekerjaan. Sebab itulah hospital dan dispensari telah ditubuhkan. Apakah kesimpulan pelajaran kita hari ini? Kesimpulannya, eksploitasi sumber bahan mentah oleh penjajah menyedarkan kita betapa pentingnya kedaulatan dan kemakmuran negara dipelihara. Kita perlu tahu bahawa segala kesan pentadbiran sosial dan ekonomi yang wujud adalah untuk kepentingan pihak penjajah semata-mata. Cikgu harap kamu telah faham dengan serba sedikit penerangan cikgu. Kamu boleh teruskan dengan latihan. Sekian, terima kasih.